Betul sikit. Boleh. Ha? Oh, ya anak boleh. Tu dah. Masuk dah. Sebab dia bawa private pribadi tak? Kejap. Siapa hak yang tu? Nanti anak tu. Mana tak boleh kan? Kejap Ini Mi. Betul sikit Mi. Elok tu. Gini Mi. Gitu. Lagi. Elok kan? Atas kan? Okey. Akak atas sikit Mi. Dapur nombor tu muka nampak sangat silah tu. Buang. Waktu tu lah. Tak payah buang lapu. Boleh masuk dah? Tak boleh masuk Mana pula tak boleh masuk lagi? Kita ready. Ya. Ni jauh sikit ni. Dekat kan? Lagi. Betul molek. Mana belok tu? Gitu. Ada bateri yang. Masuk dah? Boleh masuk dah? Masuk dah? Tak lagi? Nanti nak cek ya. Sekejap. Mana ya? Sudah? Okey. Masuk tak apa. Kejap. Ni belok Mi. Ni betul molek Mi. Saat ni betul dah Mi. Ni betul molek. Mana gitu ni? Ayo, betul molek. Jauh. Pusing. Kasih ni sikit. Ni, bagi gini sikit. Alik. Gitu. Belok lagi. Tengok. Saat ni molek dah. Cara ni. Tak ada cara situ. Ni waktu alik ni. Ni alik mana belok? Tengok alik mana belok. Gitu. Akak sikit. Ya, gitu molek. Okey, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fendi, Ustaz Hakim jadi admin ya. Lepas tu cuba tengok suara okey tak? Okey dah. Okey. Baik. Kita teruskan.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita membincang atau mempelajari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' Al-Qahiri Al-Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Ibn Naqib Al-Misri, lahir pada tahun 702 Hijrah, wafat pada tahun 769 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah kita akan cuba berusaha sedaya upaya untuk membaca kitab ni setiap minggu sehingga khatam, insyaAllah. Sebelum daripada kita terus kepada muqaddimah, suka ana sebut bahawasanya program pengajian kita pada malam ni sebenarnya atas usaha sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebut, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka ana mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khaira, kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman di atas idea beliau, cadangan beliau untuk mengadakan pengajian kitab Al-Fiqh Al-Mazhab Al-Syafi'i, yang mana kita mula dengan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan kitab kita ni, hamba khabar ke Ustaz Abdul Hakim Uthman tadi kita nak start dalam pukul 9.15. Tapi kita start jadi 9.30 lebih. Kerana ana baru sapa. Baru sapa tu pakai masuk dalam rumah cari kitab. Sapa sini dok biasa live. Hak ni cak ayang belaka, dok pandai belaka. Sengit ada belaka. Jadi main dengan orang darat ni. Jadi dok pandai belaka. Jadi duk buat tu jadi makan masa lebih kurang dalam 5 minit. Baik. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, insya-Allah kita akan baca kitab ni. Selagi adalah sebelum daripada kita masuk dalam kitab, oleh kerana adab perlu diutamakan sebelum daripada ilmu, maka yang pertama sekali kita kena jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah ibadah. Maka setiap ibadah perlu kepada niat. Maka kita kena baiki niat kita. Kena baiki niat kita. Yang mana niat kita menuntut ilmu yang pertama adalah untuk diri kita. Kita menuntut ilmu adalah untuk diri kita. Kalau kita pandai akan datang, maka kita akan ajar orang lain. Dan semuanya kita buat adalah kerana Allah. Kerana ini adalah tuntutan daripada agama kita. Oleh kerana agama kita menuntut untuk kita menuntut ilmu, dan tidak ada benda yang Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Allah Ta'ala tambahkan mereka ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, maka kita menuntut ilmu. Dan ada sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita ni adalah para asatidzah yang telah alim dah.
Cuma dia menuntut ilmu ataupun dia ikut kita ni bukan kerana nak menuntut ilmu, tetapi kerana untuk memberi sokongan. Dan kita mengharapkan ada keberkatan dengan kehadiran sebahagian daripada para asatidah dalam pengajian kita pada kali ini. Jadi ana nak tekan sekali lagi, sama-sama kita membaiki niat kita agar ibadat kita dalam menuntut ilmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap ibadat yang dilakukan kalau tidak ada keikhlasan maka tidak akan diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan betul-betul ikhlas kepada Allah dan hanya mengharapkan keredaan Allah, zat Allah, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baiki hati kita. Orang yang menuntut ilmu kerana Allah, dia bekerja untuk Allah. Apabila dia bekerja untuk Allah, maka pastinya Allah Taala yang akan memberi ganjaran untuk dia. Dan antara ganjarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala membantu dalam dia menuntut ilmu. Antara ganjarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menerima perbuatan dia sehingga pada suatu hari nanti ada orang yang ingin belajar daripadanya. Sebab itulah penting dalam kita menjaga niat kita dalam menuntut ilmu. Itu termasuk dalam adab menuntut ilmu. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik ni yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri yang lahir pada tahun 702 Hijrah, wafat pada tahun 769 Hijrah, di antara kitab matang menurut pandangan ataupun fiqh mazhab Imam Syafi'i. Tetapi bukan dia untuk mubtadi'in. Dia bukan untuk mubtadi'in, dia lebih kepada mutawassit ataupun boleh kita kata permulaan mutawassit. Maksudnya orang yang tinggi sikit lah. Orang yang tinggi sikit kalau mubtadi'in, kita kata contoh seperti kitab matang Safinatun Najah. Sebagai contoh seperti kitab matang Al-Ghayah wa Taqrib. Ini dia lebih tinggi sikit daripada kitab tersebut. Walau bagaimanapun, walaupun kitab ni untuk golongan al-mutawassitin, permulaan kepada golongan mutawassit, namun kitab ni masih lagi suatu kitab fiqh yang tidak disebut secaranya dalil secara terperinci dan ta'lilat al-fiqhiyah, alasan-alasan fiqh secara terperinci dalam kitab ni. Dia tidak disebut secara terperinci. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan baca dengan menggunakan sedikit kaedah. Dan kita tidak lupa dengan ilmu nahwu. Kerana ilmu nahwu adalah alat. Suatu yang amat pelik dan menghairankan kalau sekiranya pelajar yang mengambil bidang syariah, sama ada Quran ataupun hadis ataupun fiqh, tapi tidak mahir dalam ilmu nahwu. Suatu benda yang cukup pelik. Kerana ilmu nahwu adalah alat untuk memahami Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh daripada kitab Arab. Sebab itulah kita, insya-Allah kita akan cuba sebut juga sedikit sebanyak yang berkait dengan apa yang perlu untuk kita memahami teks Arab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik ni adalah nama kepada kitab ni. Dia telah menjadi ising alam, nama kepada kitab ni. Cuma kalau kita tengok daripada sudut makna dia, umdah, apa nak umdah? Umdah ni tiang. Suatu benda yang dipegang. Tiang. Kepada as-salik. Salik adalah isim fa'il daripada salaka, orang yang berjalan.
Dan jalan nak pergi mana? Jalan nak pergi kepada Allah. Berjalan menuju kepada keredaan Allah. Orang yang berjalan untuk menuju kepada keredaan Allah, maka kitab ni sudah cukup untuk dia jadikan sebagai pegangan. Sebagai tiang yang dia berpegang. Kerana ibadah kita kepada Allah, alatnya adalah ilmu. Ilmu adalah alat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak sah ibadat kita. Tidak sempurna ibadat kita. Wa'uddatun nasik, dan persiapan kepada nasik, orang yang beribadat. Nasik mana orang yang beribadat. Jadi pendek kata, apa hak yang disebut dalam kitab ni adalah benda hak yang cukup penting. Orang yang beribadat, orang hak yang ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala perlu mengetahui apa hak yang terkandung dalam kitab ini. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar, yang mana ulama ini dikenali sebagai Imam Ibn Naqib Al-Misri. Dia lahir pada tahun 702 Hijrah. Wafat pada tahun 769 Hijrah. Jadi berapa ratus tahun dah dengan kita. Lama dah. Dan kitab ni di antara kitab yang dipelajari dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Di antara kitab yang dipelajari dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Okey, itu sebagai muqaddimah yang ringkas. Jadi kitab yang kita baca ni kena ingat kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i di antara mazhab tidak perlu kita cerita. Sebab cukup dikenali. Dan mazhab Imam Syafi'i di antara kelebihan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab Insaf dia. Ini di antara kelebihan mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Ad-Dihlawi dalam kitab Al-Insaf, wa amma madhhabu Syafi'i fa aktsarul madhahibi mujtahidan mutlaqa. Mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak ulama mujtahid mutlaq. Ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ulama yang paling banyak mujtahid mutlaq. Wa mujtahidan fil madhab. Dia ada mujtahid mutlaq dan ada mujtahid madhab. Ulama yang paling banyak mujtahid sampai kepada martabat mujtahid mutlaq, mujtahid madhab adalah ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa aktsarul madhahibi usuliyan wa mutakallima. Dan mazhab yang paling banyak ulama usul fiqh dan ulama usuluddin. Mufassiran lil Quran. Dan mazhab yang paling ramai ulama yang menafsirkan Al-Quran, ulama tafsir. Wa syarihan lil hadis, dan ulama yang mensyarahkan hadis. Jadi ini di antara kelebihan mazhab Imam Syafi'i. Sebab itulah ketika kita belajar mazhab Imam Syafi'i, bukanlah kita bincang dan kaji pandangan Imam Syafi'i semata-mata. Pandangan Imam Syafi'i. Bahkan kita belajar adalah hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i daripada memahami dalil daripada Quran dan hadis. Fiqh ni adalah hukum hakam yang difahami, yang diambil daripada Al-Quran dan daripada hadis, mengikut ijtihad ulama mujtahid mutlaq. Baik. Sebab itulah Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat menyebut al-fiqhu adalah al-ahkamus syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Hukum hakam asy-syar'iyyah yang jalanannya adalah ijtihad. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk terus kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu alhamdulillah ada dua. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وبعد هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما وقد أذكر فيه خلافه وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي فيكون مقصح الرافعي. Bismillah. Perbahasan Bismillahirrahmanirrahim memang cukup masyhur. Walau bagaimanapun kalau kita tengok kepada ulama-ulama yang mensyarahkan matang, walaupun perbahasan Bismillah cukup masyhur, tapi tetap ulama mensyarahkan berkenaan dengan Bismillah kerana untuk mengambil keberkatan dengan Bismillah dan untuk khidmat kepada ayat yang pertama daripada ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu bacaan yang disunatkan kita baca pada permulaan perbuatan yang dianggap penting oleh syarak. Setiap perbuatan yang dianggap penting oleh syarak, maka sunat kita baca Bismillah. Namun kadang-kadang Bismillah menjadi wajib kita baca. Antaranya adalah dalam sembahyang. Kerana di antara rukun sembahyang adalah Al-Fatihah. Manakala Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga ketika seorang tu bernazar untuk membaca Bismillah, maka wajib dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pengarang kita ataupun kalau kita tengok ulama-ulama kita ketika dia membuka ataupun dia menulis kitab dia, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah hurah pun dia maklum. Cuma kita hurah kerana nak mengambil berkat dengan ucapan Bismillah itu sendiri. Maksudnya kita ambil cana. Kita ambil berat. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang memuliakan syiar Allah. Kerana Bismillah adalah permulaan ayat daripada Al-Quranul Karim. Maka ia terjadi lahir daripada ketakwaan yang hati. Baik. Jadi kalau biasanya kalau kita orang yang banyak dah baca kitab, dah belajar kitab, jadi masuk baca Bismillah, hurah lagi. Kita kata tak perlu hurah dah. Sebenarnya ada benda yang penting. Lah maksud kita tahu dah. Tapi ada benda yang lebih penting iaitu kita ta'zimkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah taqwal qulub. Sesiapa yang memuliakan syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah hasil daripada ketakwaan yang ada dalam hati. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita tengok ulama-ulama kita pada permulaan kitab dia sebut Bismillahirrahmanirrahim kerana yang pertama nak ikut Al-Quranul Karim dan yang keduanya nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rasail dia, Rasulullah akan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Rasul suruh sahabat tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, surat yang Rasul hantar kepada